Puzzle tu tak boleh ganti, ambil puzzle lain ganti, tak boleh. Kalau ganti pun dia tak sama, color dia, tone dia semua dah lain, tak sama. Macam tu jugalah kita sebut tadi. Maka selagi ada, kenalah kita hargai kan? Tu yang baru-baru ni saya marah betul bila orang bagi statement isteri pertama untuk dicintai, si kedua untuk dihargai. Dihargai dan dicintai kan? Saya kata tak betul. Tu tak payahlah saya ulas panjang, tak sangka pula viral ayat aku tu kan. Tapi pada saya satu perkara, apa yang kita ada kat keliling kita ni hargailah sementara masih ada. Sementara masih ada. Tu sebabnya contohnya dengan mak ayah kan, kita ada masih ada ni Datin Hajah Halimah Ramlah, rumah tu bukan nama lah kan. Datin Hajah Ramlah kita masih ada kan, sebagai anak-anak. Mak ni memang tak nak apa dah, okey je, tak nak, semua dah ada dah, tak ada apa. Kau balik tengok pun cukup lah kan, tu kan. Panggil mak ke mama ke ibu, mak kan. Tengok Datin pun pakai mak lagi. Orang kat luar tu mama ada nyampah. Tak apa dah, tak saja contoh kan, tak apalah kan, KL macam tu kan. Ni kan, mak tak kisah, tak ada apa mak nak dah, macam tu lah kan. Mak ni dia dapat balik tengok mak okey, mak dapat minum air kosong, duduk depan mak borak sikit, dia okey dah. Tu mak kita. Sani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan rumah Puan Datin, apa nama? Datin Hajah Ramlah. Terima kasih banyak selaku tuan rumah jemput saya masuk rumah macam ni. Besok nak tengok dalam drama kan, saya dapat tengok macam ni pun rasa lawa benar lah. Sekarang minta tolong semua keluar, saya nak ambil gambar. Tak ada lagu seterusnya kepada anak anda, kepada Datin Hajah Ramlah, Datuk Datin seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, itu juga saudara mara, sanak saudara dan juga jiran tetangga yang juga yang dijemput yang berkesempatan hadir pada hari ini. Dan inilah satu majlis yang sangat mulia, sangat baik, berada di taman-taman syurga. Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan alhamdulillah, saya hari ini seperti biasalah, program saya memang hari-hari. Itu saya minta maaf lah. Itu booking pun dah bulan 3 ya, baru dapatnya hari ni. Siapa yang booking hari ni dapat bulan 4 tahun depan. Saya pun tak tahu masa bila lah saya rehat kan. Isteri saya dia kata biasa kena tinggal, dia kata macam tu kan. Dan 2-3 hari sekali balik, kan balik sekejap keluar balik, macam tu lah kan. Saya cakap dengan rumah saya macam tu lah, abang kerja macam tu nak buat macam mana, sementara orang tengah nak dengar macam abang ni, pergilah kan. Lepas 2-3 tahun abang dah duduk rumah, so jangan kau muntah ni muka abang, sudahlah, saya kata tu kan. Apapun inilah dia keluarga. Saya sendiri pun baru je selesai menyambut hari keluarga saya baru-baru ni kan. Family saya sendiri dah buat perkumpulan keluarga ni dalam kali yang ke-18. Ahli keluarga, arwah atuk dengan arwah nenek dua-dua dah tak ada. Tapi pesan dia teruskan hari keluarga, buat berkumpul. Itu pun kadang-kadang bila berkumpul ni bukan semua orang setuju. Ahli keluarga ni kadang ada sekarang tak payah ke berkumpul lah, nak balik-balik je lah. Kadang ada macam tu kan. Tapi sebenarnya itulah yang terbaik. Sebab apa, kadang-kadang kalau tunggu hari raya kadang turn tak sama kan. Tahun ni bila rumah mak mentua dia ni, yang dia ni pula rumah situ. Jadi nak pula orang tu dah sampai tu pergi mak paklong dia dulu, sampai ke rumah ni dah tak berjumpa, kadang susah. Jadi dia buatkanlah satu hari yang tertentu kan, hari yang tertentu booking. Jadi semua orang dah lock dah tarikh tu untuk berkumpul. Jadi itu cara masing-masing lah. Jadi dalam keluarga bahagia ni ya, sebab dia tanya kan, keluarga adakah anak ramai bahagia? Tu kan. Ada yang cakap adakah duit banyak bahagia? Adakah harta yang melimpah ruah itu menyebabkan bahagia? Tapi bahagia ni rupanya letaknya di hati. Itu sebab pada orang yang bukan Islam macam-macam cara cari bahagia, macam-macam cara.
Ada yang buat bungee jumping. Dia rasa itulah cara membahagiakan dia. Sudahnya dia dapat menjerit dia lah kan, dia kononnya release kan. Ada tu buat tema-tema kan, theme park. Dia rasa itulah cara dia. Sedangkan kita ni bahagia, kita ni kat hati ni ikut syariat Islam. Pagi tadi pun tajuk ceramah keluarga tentang keyakinan, kesefahaman dan juga kepercayaan dalam keluarga. Pagi tadi di Rawang, di Surau As-Sabirin. Jadi pagi tadi ceritanya itulah, keluarga hari ni cabarannya sangat besar sebab budaya dah tak sama. Ada setengah budaya orang dulu-dulu dipandang remeh oleh orang sekarang. Kadang kita ni sepatutnya kena buat macam ni dulu. Itu dulu, sekarang tak ada, tak payah dah sekarang macam tu. Hantaran dulu gubah sendiri, sekarang beli dekat nilai 3 tu kan, buat ni mesti mahal kan. Payah aku mengubah, beli kan. Dulu pasang kemah kenduri cari buluh kan, cari buluh elok, banyaklah buluh dulu. Sekarang buluh mahal, berlomang pun buluh dah tak ada katanya. Jadi beza dulu kalau kenduri bertating dia kan, berjambar, bawa dulang kan, sidang dulang satu-satu, dah tahu dah nasi, lauk, air basuh tangan, cawan pinggan. Macam tu dulu ada sistem dia. Dulu budak-budak muda dapat pakai duit RM1 yang bunga kat badan tu dah rasa handal sangat dah tu kan. Nampak anak dara lagi tegak dia buat dulang tu. Macam tu lah dulu. Sekarang budak-budak tak tahu yang tu. Sebab tu dulu, budaya dulu kan, adat orang dulu-dulu. Dia kata sekarang semua catering. Kenduri buat mana? Buat kat rumah? Tak, buat kat dewan. Multi-purpose hall kan. White Hall event dekat Jalan Kempas. Saya pergi itu program tu kan. Buat dewan saja. Ada pak saudara tu pula marah. Kenapa buat kat dewan? Buatlah kat rumah. Macam tak ada rumah. Pakcik dia marah. Buat kat rumah lah, buat kat dewan macam tak ada rumah pula. Marah pakcik tu. Habis kenduri, pakcik tu yang balik dulu. Orang tak habis kemah lagi ni. Tu masalahnya tu. Kadang ada yang macam tu. Ni sekarang tu lah pertentangan budaya dulu dengan sekarang. Tapi apa pun balik kepada asasnya kan. Dalam rumah tangga ni 3 perkara yang tak boleh elak. Nombor 1, ikut syariat Islam. Islam ajar apa, yang itulah kita buat. Yang bab mak ayah, macam mana Islam ajar, yang itulah yang kita buat. Anak dengan mak ayah, mak ayah dengan anak kan. Anak-anak dengan adik-beradik di masing-masing, macam mana, itulah yang kita buat. Ni bersyukurlah kan. Berapa beradik tadi? 4 beradik. 4 beradik. Bisa lah kira tu macam ramai sangat. Kan? Jadi bila berkumpul adik-beradik kan, boleh kumpul lagi, alhamdulillah. Itu yang sebaiknya lah. Dapat berkumpul. Lain macam air kan. Air kosong apa ni? Tapi betul lah, dapat berkumpul adik-beradik macam ni. Buat program yang sebaik, buat program yang baik macam ni. Pertama, ikut syariat. Yang kedua, kalau bab berpasangan ni, kena ingat proses mengenali tu berterusan. Tapi adik-beradik insyaAllah dah tahu dah ragam dia. Yang nombor 1 macam mana, yang nombor 2 ni sensitif je kat mana, nombor 3 ni macam mana. Antara anak sulung, anak nombor 2, anak nombor 3 dengan anak nombor 4, anak yang paling sensitif anak nombor 1. Anak nombor 1 paling sensitif sekali. Betul. Sebab saya pun anak nombor 1. Alung ni dia selalu cakap dekat orang. Apa-apa hal beritahu Alung. Ni Alung bagi pandangan je. Nak dengar, tak nak dengar tak apa. Alung tak ada hal, tapi cuba tak dengar. Kecil dia. Itu perangai Alung. Anak nombor 2 biasanya kalau dia nak sesuatu tu, dia nak lah. Dia nak menang je nombor 2 ni biasanya lah. Kalau ikut perangai nombor 2 ni, kalau dia nak satu benda tu, dia akan dapatkan juga. Macam mana cara dia akan cuba dapatkan, walaupun terpaksa menyakitkan nombor 1. Itu daripada kecil tu, perangai kecil lah. Daripada besar tak tahulah, masa kecil macam tu lah. Tapi nombor 2 memang macam tu. Nombor 3 pula dia gemar menyakat nombor 1 ke nombor 2.
Nombor 3. Dia gemar menyakat nombor 1 dengan nombor 2, dan dia paling cepat sekali nak mengadu dekat mak dia. Betul kan? Saya tahu dah kan, nombor 3. Dan nombor 4 pula biasanya dia akan ulang balik perangai nombor 1. Dia sensitif. Tetapi biasanya nombor 1 dengan nombor 3 baik. Dia baik nombor 1 nombor 3 tu dia rapat sikit. Biasa macam tu. Saya tak tahulah. Kadang-kadang kajian-kajian general aja. Tetapi dalam hal tu dia kenal adik-beradik, dia kenal dia macam ni macam ni. Kau jangan, kalau dengan dia ni jangan macam ni, macam tu. Aku ingat aku nak jumpa abang kau lah, aku nak minta tolong dia ni. Tapi kalau kau nak jumpa dia, adik dia dah beritahu dah, abang aku ni dia tak suka macam ni, dia tak suka ni, dia dah tahu. Dia kenal sepatutnya tu. Aku pun tak pastilah abang aku tu macam mana, atau ada masalah tu daripada kecil. Kan? Dan begitu juga yang ketiga, tidak ada pasangan kan? Rumah tangga ni suka diri ni dibanding-bandingkan dengan orang lain. Sebenarnya kita tengok satu perkara tu, sebab saya kalau perasan saya ada ceramah baru ni, ada beberapa kali ceramah pun saya sentuh. Saya kata kadang-kadang manusia ni dia macam-macam benda dia nak dalam dunia ni. Dia nak hidup, dia nak rumah besar, dia nak kereta besar, dia nak ini. Saya kata dalam lima senarai tu, dia langsung tak sentuh pasal keluarga sebenarnya. Buat saya suruh dia, apa yang awak nak dalam hidup ni? Dia nak melancong, dia kata. Dia nak rumah besar, dia nak pangkat tinggi, nak duit banyak, dia kata. Apa lagi? Kerana dia dalam pada suka-suka kita tanya tu, dia terlupa nak letak. Saya nak bawa keluarga saya, dia kata. Saya kalau boleh saya nak kumpulkan keluarga saya dekat sini. Saya contohlah, saya pernah sekali tu, saya makan punya sadap, makan ikan patin steam Azmi dekat Kuala Lipis, Pahang. Bila saya makan sadap tu, saya terbayang tu, kalaulah mak aku dengan adik-beradik aku boleh makan kat sini lah. Macam tu lah terfikir. Langsung pada cuti raya Cina tahun tu sebelum PKP, 5 kereta pergi sana. Pergi semata-mata ambil satu homestay sebab nak makan ikan tu, supaya bila saya bercerita dia boleh bayang apa saya cerita sedap tu. Memang betul mengeletek-ngeletek nyawa dek sedap macam tu lah. Kan? Macam tu lah. Dan minggu lepas pertama kali dalam hidup saya makan ikan patin buah. Barulah ku tahu betapa sedapnya. Sepanjang perjalanan lepas beli tu menong, sebab mahal betul ikan tu. Rasa kalau nak makan tu nak jilat, ikan tu tak nak makan, nak jilat, yang tak nak makan nak kata mahal betul. Kan orang yang dah biasa mungkin okey lah kan, tapi saya tak biasa, memang sedap lah kan. Tu saya bawa macam tu, maksudnya kadang dia lupa. Tu saya kata okey, nak rumah besar, nak kereta besar, nak ini, nak pangkat, okay. Katalah saya ambil satu, saya kata ambil satu yang tak ada kena dengan 5 ni, awak rasa okey tak? Okey kot, dia kata. Saya pun cakap ambil nyawa ayah kita, saya kata ambil nyawa mak kita, hidup sama lagi tak sama. Benda yang kita nak tadi semua tak sama. Kita pun cakap kan macam ni, arwah baru pergi pada tahun 2021 kan, arwah ayah kan, semua cakap kalau ayah ada ni, ayat macam tu. Memang semua maksudlah saya, arwah abah saya pergi meninggal dunia, tak sempat tengok anak dia jadi Samsul Lebat, tak sempat tengok anak dia grad. Terfikir tu sebab kata, tu sebab dalam hidup kita ni Jibril pun bagi tahu dekat Nabi kita, dia bagi tahu hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah apa yang kamu suka sampai masa kamu akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Dan macam tu juga dengan mak kita, macam tu juga dengan ayah kita. Sekali dia ambil puzzle tu dah tak sama, puzzle tu tak boleh ganti, ambil puzzle lain ganti, tak boleh. Kalau ganti pun dia tak sama, color dia, tone dia semua dah lain, tak sama. Macam tu jugalah kita sebut tadi. Maka selagi ada, kenalah kita hargai kan? Tu yang baru-baru ni saya marah betul bila orang bagi statement, isteri pertama untuk dicintai, si kedua untuk dihargai. Dihargai dan dicintai kan? Saya kata tak betul. Tu tak payahlah saya ulas panjang, tak sangka pula viral ayat aku tu kan. Tapi pada saya satu perkara, apa yang kita ada kat keliling kita ni, hargailah sementara masih ada. Tu sebabnya contohnya dengan mak ayah kan, kita ada masih ada ni, Datin Hajah Halimah Ramlah, rumah tu nukar nama lah kan, Datin Hajah Ramlah kita masih ada kan, sebagai anak-anak. Mak ni memang tak nak apa dah, okey je, tak nak, semua dah ada dah, tak ada apa. Kau balik tengok pun cukup lah kan. Panggil mak ke mama ke ibu, mak kan, tengok Datin pun pakai mak lagi
Orang kat luar tu mama mengada nyampah. Tak apa dah tak saja contoh kan tak apalah. Kan KL katakan. Ni kan mak tak kisah tak ada apa mak nak dah. Macam itulah kan. Mak ni dia dapat balik tengok mak okey mak dapat minum air kosong duduk depan mak borak-borak sikit dia okey dah. Tu mak kita. Jadi apa yang patut kita buat? Menghormati dan memberikan kasih sayang kepada ibu bapa kita selagi mana kita mampu, bagi-bagilah. Kasih sayang tu macam-macam. Kadang-kadang datang rumah mak mentua kan, bawa lato-lato tu susah tu kan bawa lato-lato. Orang ni sembilan kata datang bawa tolu lah, tak bawa apa-apa macam tu lah kan. Kan bawa lah buah tangan kan. Orang dulu-dulu datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Balik mestilah macam tu. Jumpa, ziarah, tanya khabar. Kadang-kadang 10 minit ya. Mak sekejap je, saja nak tengok mak okey ke tak okey. Balik saya kalau pagi tak ada ceramah, sampailah rumah mak saya. Pagi Assalamualaikum. Dah makan belum? Mak tu tanya tu je. Kan, layan. Satu kuali si orang habis. Duduk dengan mak ni borak macam-macam tajuk. Kadang-kadang mak kita dia tak perasan, dia dah cerita dah benda tu minggu lepas, dia cerita lagi benda tu minggu ni. So kita sebagai anak layan, oh ya ke, kena layan macam tu. Itulah mak kita. Dia rasa puas bila dia dapat cerita tu. Kan. Kemudian pastikan kebajikan mak kita, apa yang diperlukan, ubat-ubat dia, dengan ubat sakit lutut dia macam mana kan. Bila dia sujud tu berbunyi lutut dia perak, pahal pula. Jadi apa ubatnya? Ni mak, ubat ni bagus mak. Mak ni pun dah tak tahu dah ubat mana nak makan. Semua anak bagi ubat dah. Kemudian kalau ada kejayaan tu jangan lupa mak, terima kasihlah mak kan, alhamdulillah dapat alung naik pangkat, terima kasihlah doa mak sama ni macam tu. Begitu juga ya, dengarlah nasihat. Kadang-kadang mak kita bagi nasihat, kita ambil tentang macam mana kita nak gunakan tu pulang pada kita. Tapi jangan kita cakap, jangan kita tolak. Mak tak payahlah nak nasihat, tahulah saya. Jangan macam tu. Kita dengar, sebagai seorang anak kena dengar, dan kemudian mendoakan kesejahteraan ke ibu bapa kita walaupun mereka telah tiada. Nabi ajar kita doakan kesejahteraannya, dan apa lagi kita boleh buat baik kepada teman-teman mereka. Mana kawan-kawan dia, jiran-jiran yang baik dengan dia tu kita masih santuni walaupun dia dah tak ada. Dan contohnya kalau kita buat kenduri kenara, kita panggil jiran-jiran, termasuk kawan-kawan ni, niatkan pahala tu untuk arwah. Niatkan, kita sedekah kan tu kan. Tu sebabnya bila orang buat kenduri tahlil ni, ada yang cakap benda ni Nabi tak buat. Nabi tak buat, tapi Nabi zikir tu Nabi buat. Tahlil tu ialah la ilaha illallah tu tahlil. Tapi sepanjang tu bukan kita tiba-tiba la ilaha illallah, kita zikir juga, zikir-zikir yang lain kan. Subhanallah, alhamdulillah, kita puji-puji Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Salah satunya kita zikir. Kalau saja-saja duduk rumah zikir memang tak buat rasanya. Saja-saja duduk rumah, tapi orang sini saya nampak lah muka zikir tu, saya nampak lah sambil-sambil baring tu subhanallah nak start ini kan tu astagfirullah sampai pejabat. Ramai orang sini macam tu lah, main golf pun Allahu Akbar macam tu kan. Nampak macam tu lah. Makna kata memang budaya zikir tu memang ada, tak adalah heran. Kadang kalau tak kerana tahlil tu kadang buat memang dia tak zikir tu, kita buat kerana tahlil. Dua pahala yang paling besar kenduri tahlil ni apa dia? Itulah dia. Pertama zikir, yang kedua makan. Makan tu yang besar tu. Tadi ialah kita budi bahasa lah kan? Makan kan? Tak apa. Tapi memang korang aku nampak kuih gula Melaka tu tadi. Dah ambil gambar langsung ajak sini, tak sampai aku makan dah. Tak ada lah tuan-tuan. Memang ajak ayam lah kan. Aku geram tengok kuih keria tadi. Geram aku nak capai tadi. Bawa ustaz makan lah ustaz. Boleh makan. Ambil gambar. Boleh start dah. Boleh lah, start lah, tak apalah. Memang tak merasa kuih itu tadi. Mungkin lepas ni lah. Mudah-mudahan ada sinar lah selepas ni tuan-tuan. Macam tu lah tuan-tuan. Sampailah hirup air sikit tadi kan. Jadi macam tu lah. Kemudian kita kena tengok dalam
dalam, saya dah sebut tadi, ada orang tanya apa masalah keluarga pada hari ni. Orang tanya saya, sebab saya banyak yang datang kat pejabat saya tu kadang call. Kalau call tu dia akan call satu number lah yang saya bagi dekat pejabat tu. Semuanya bila call dia akan cerita masalah rumah tangga hari ni. Sebenarnya masalah rumah tangga hari ni kebanyakannya berlaku pada pasangan yang baru. Pasangan yang baru yang mana sebelum kahwin lagi dah ada masalah. Bukan kata dah kahwin, sebelum kahwin dia dah mula dah ada masalah. Pertama, masalah tak mampu nak kahwin, kan? Tak mampu nak kahwin. Kedua, tak layak kahwin. Yang ketiga, ikhtilat. Apa maksud tak mampu? Tak mampu duit, tak mampu untuk menyara orang, tapi dimampukan dengan personal loan. Adalah buat personal loan kat bank ni nak kahwin, dengan interest yang tinggi. Bayangkan tu, dengan interest yang tinggi, dan kemudian bayangkan membina keluarga dengan benih macam tu, benih-benih riba tu, macam mana? Kan? Orang tak perasan benda ni. Ada tu pula pinjam duit orang, lepas tu memang takkan bayar dengan niat, tak apa, pinjam duit dia kau tak bayar pun tak apa, dengan niat pula tu. Tu pun masalah juga. Kan? Keduanya tak layak. Tak layak macam mana? Tak mampu dalam diri tu nak mendidik pasangan, nak jadi baik, nak jadi ikut agama. Tak layak dari segi apa? Panas baran, tangan tu cepat naik, kaki tu cepat naik. Dia lah masuk grup 5 line, bukan 3 line, 5 line. Grup-grup tu kan ada je, kan? Kejap-kejap pukul isteri, kejap-kejap pukul suami. Suami pun kena pukul. Hari ni jangan main-main. Hari ni banyak juga kes suami kena dera. Ada satu pasangan artis tu, saya tak nak sebut nama siapa. Ada satu pasangan artis tu pun sampai ke pengetahuan saya tu. Yang mana nampak elok, share dalam media sosial, baik, bahagia dengan anak, tiba-tiba cerai. Tak ada angin, tak ada apa, cerai. Rupanya dapat tahu kes dalam kat file tu, isterinya mendera suami hari-hari. Akhirnya ada, bukannya tak ada. Dekat sini pun boleh nampak siapa yang suami tu selalu didera oleh isterinya. Boleh tengok muka macam menanggung. Tak ada. Bukan orang sini lah. Tak. Kalau kita tengok boleh nampak tak ada. Tapi tempat tu ada. Macam tu lah. Kan? Pahalah. Yang bini ni dia tak perasan. I sayangkan suami I tak ada dera pun. I okey je. Orang perempuan tu dia takkan tahu dia mendera suami dia. Kan? Saya tak cakap orang sini. Jangan aku ketu tak. Kan? Jangan risau-risau. Tak ada masalah tu. Kan? Dan begitu juga macam-macam masalah yang berlaku kan hari ni. Yang ketiganya ikhtilat. Dia kata, ikhtilat ni macam mana? Ikhtilat ni sebelum kahwin lagi tak jaga hubungan. Ada sebab orang tua-tua dulu kata lembu sekandang boleh jaga. Lembu ke bau nak jaga tu bukan senang sebenarnya. Nak masukkan dia dalam kandang tu, ya Allah, dagil betul. Kadang-kadang masuk pukul-pukul, masuk sampai masuk. Rupanya tu lagi senang daripada nak jaga satu orang anak perempuan. Tu juga cepat-cepat kita kahwinkan dia. Kan? Yang bongsu pun dah kahwin dah, ya. Hajah apa namanya tadi? Sampai anak beranak nombor 16 apa hal pula. Contohlah kan. Kahwinkanlah cepat, pening kepala. Ya, contoh. Kan? Mana suaminya? Oh tu, nak kahwinkan senang. Sebab apa nak membelanya bukan senang. Hari ni banyak berlaku. Belum kahwin lagi suami dah dengan perempuan lain. Yang perempuan dengan lelaki lain. Lepas tu yang dia dengan dia pun dah on juga. Saya tak payahlah uraikan on apa kan. Banyak berlaku. Lepas tu bayangkan baru ni kan, pelik tak pelik. Dekat Mekah pun berlaku. Heran betul. Tu dah kahwin tu. Ikhtilat, batas hubungan tak jaga. Itulah sebabnya rumah tangga ni boleh diperkukuhkan. Orang tua-tua dulu-dulu, kalau kita tegur anak dia, terima kasihlah kau tegur. Ni ada setengahnya kan tegur anak dia. Kau jaga anak kau sibuk anak kau apa? Wahai untuk benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik, rahmat Allah datang sekali dengan teguran orang terhadap anak kita. Tu sebab orang tua-tua dulu-dulu, aku nampak anak kau mandi sungai. Dia tak pergi sekolah, baju sekolah ada bersih dah dekat pokok tu. Ya ke? Terima kasihlah kau beritahu aku. Tidak, memang aku tak tahu. Malam tu tunai dapat sebat, tak boleh tidur menangkup.
Sebab kena sebat dekat punggung tu. Yang menambah biratnya lagi tu, sebab mak dia masuk dalam bilik. Mak dia tambah macam tu. Jadi dengan tegur tu, anak tu tak berani buat lagi dah. Kalau tak ada orang tegur macam mana? Itu yang kita kena faham, kan? Anak kita kena tegur. Mak long, mak ngah, mak teh, mak lang, mak cu, tak kisah siapa. Dia tegur tu, anggaplah tu mak dia juga tegur. Macam tu. Anak engkau, anak aku, anak aku, anak engkau. Macam tu. Termasuk kat jiran-jiran, kan? Jaga. Kau jangan biar anak engkau aku tengok elok je depan tu datang jalan seorang, depan tu dah ada boyfriend dia tunggu naik motosikal. Dia dah kahwin ke belum? Belum. Kau memang betul kat tepi pokok tu dia tunggu? Betul. Orang kau nampak muka dia macam, nampak aku rasa bukan orang sini. Orang mana? Bangladesh aku ingat lah. Contoh lah ada beritahu awal-awal. Iya, betul. Ada orang tegur, kita tak nampak. Rahmat sebenarnya. Sempat kita perbetulkan, ya. Boleh ke dah bertunang naik motor berdua? Ni ayah ni rapat sikit, nanti akan jatuh ni, peluk kuat-kuat. Bertunang boleh ke naik motosikal sesama? Kata Ustaz Zaidrus, boleh, dengan syarat bapaknya duduk tertengah. Kata Ustaz Zaidrus, kan? Apalah kojo, kan? Bapak duduk tertengah. Tapi macam itulah sekarang ni kita kena faham. Jadi hari ni kadang-kadang bukanlah maknanya kita ni dalam kita berbuat baik itu kita meredhakan segala benda. Kadang-kadang ada benda-benda tak betul. Kadang-kadang mak mentua kita pun ada juga kesalahan-kesalahan. Ada macam susahlah nak tegur bapak aku ni, susahlah nak tegur mak aku ni, macam mana aku nak tegur? Tu sebab kita kena faham, nak menegur boleh tegur sebenarnya. Siapa kata tak boleh tegur? Mak sebenarnya salah mak macam ni tau, mak kena macam ni tau, macam tu. Yang penting apa? Yang penting hikmah. Nombor satu, niat mestilah ikhlas dan baik. Nak tegur pun perkara-perkara ke arah kebaikan. Bukan tegur benda-benda ikut marah kita punya, ikut selera kita, tak. Begitu juga menegur tu pula kalau boleh biarlah secara tertutup. Jangan malukan mak kita, mak ayah kita depan orang lain. Dan kalau nak tegur pula, pilih masa dan keadaan yang sesuai. Dan jangan kawan tu tengah sibuk, tengah ada banyak benda lain fikir, masa tu lah kita tambah lagi masalah yang ada. Jangan. Kemudian elakkan bertikam lidah dan bertelagah, berhujah, berlawan-lawan juga. Mak tu macam ni. Kenapa pula maknya? Bukan mak ni. Mak pun balas lagi. Jangan. Bukan itu kaedah yang Islam ajar. Kadang kalau kita dah tegur, kemudian mak kita, ayah kita, mak ayah mertua tak terimalah dengan terbuka. Aku sudah cuba menegur dengan cara baik, maka kita tetap layan seperti biasa, baik macam biasa. Kemudian kalau dah tegur-tegur tu, minta maaf selepas kita buat teguran. Minta maaf mak, tadi saya tegur bukannya apa, sebab saya sayangkan mak, sebab saya nak, kalau boleh tak nak lah nanti kan berlaku lagi, takut kesian mak nanti. Contoh, cakap dengan cara baik, minta maaf. Kan? Ada orang pula katanya tu, kadang susah juga kan orang lelaki ni. Kan lelaki ni nampak macam macho kan, macam pangkat tinggi, tapi ayah dia takut bini, dia kata. Takut pula dengan bini dia. Sebenarnya orang lelaki tak pernah ada istilah takut kepada isteri, tak pernah. Yang ada isterinya menakutkan. Itu ada kadang-kadang kan. Nampak macam senyum dia, muka dia ni aku kenal sangat, kau siap kau. Dia dah tahu dah kan. Tapi sebenarnya bukan itu. Sebenarnya dalam bab kahwin tu, suami kena pandai untuk mendidik dan juga membentuk isterinya. Nabi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi singgah tengok syurga, Nabi singgah tengok neraka. Dalam neraka apa yang orang tahu ya? Orang tak tahu tu, perempuan yang sebut. Ramai orang perempuan. Tapi tak nampaklah muka siapa, tak perasan sangat. Tak tahulah muka kita ada tak dalam tu. Tapi kita kalau boleh tak naklah nama kita kena register kat situ. Kita naklah dalam syurga. Nak masuk syurga senang je, jaga suami. Nabi pernah sebut orang perempuan tu, sebab saya kata orang perempuan jangan pertikaikan. Memang pertikai. Alah, macam si kita je dengan cakap dia. Nabi dia tengok.
Habis nak suruh lelaki dengar cakap isteri pula ke? Ayolah, sesekali kenalah dengar. Bukan. Perundingan suami isteri itu kena ada. Kata ulama terdahulu, lelaki ni ibarat tulang yang lurus, orang perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila pun lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan perempuan itu. Tak boleh. Tengok mimik muka, cara respon pada ceramah saya pun tahu. Menjawab tetap menjawab. Tak puas hati. Tarik muka. Tahu dah tu. Iyalah tu. Memang ada je muka kan. Iya kadang-kadang. Tapi sebagai seorang lelaki, dia kena pandai membengkokkan dirinya, menyesuaikan diri dengan perempuan itu. Ada 4 perkara yang bengkok dalam dunia. Nombor 1, sungai. Mana ada sungai yang lurus? Yang kedua, akar kayu. Akar kayu pun bengkok-bengkok, tak ada yang lurus. Yang ketiga, perempuan. Perempuan pun bengkok, tak ada yang lurus. Nak nasi? Tak nak. Tapi dia nak. Tak rasa nak makan ni. Tapi sebenarnya dia memang nak makan. Apa benda dia nak makan? Dia tak nak makan tu benda kat depan tu. Orang lelaki kena faham. Dia kata ya, maknanya tidak. Dia kata tidak, maknanya ya. Itu yang pening pada kita tu. Yang ketiga, perempuan bengkok. Dan yang keempat yang bengkok adalah politik. Tapi tu tak payah cerita lah. Kita ambil nombor 3 je. Nombor 3 je kita ambil kan? Jadi makna kata kena sabar, kena sesuaikan diri dengan orang perempuan. Dah kahwin orang lelaki tu baru ni, semenjak tragedi abang Tesla ni, pening semua radio bincang tajuk tu. Heran betul. Tapi bukan isu tu lah, saya tak nak buka cerita tu lah. Cuma dalam hal suami isteri ni, kita kena faham tanggungjawab. Orang lelaki kena faham tanggungjawab pada orang perempuan. Kahwin aja, siapa yang perlu diutamakan? Macam tu. Dalam bab ini, siapa nak diutamakan? Dalam bab berbuat baik, tetap utamakan mak ayah kita dulu. Orang perempuan dah kahwin, tetap utamakan suami tanpa mengabaikan mak ayah dia. Nampak, kena faham. Orang perempuan tu dia kata, tak, awak dah kahwin, awak kena dengar cakap saya, bukan cakap mak ayah awak. Ada yang cakap macam tu. Habis dia dah lah anak tunggal, anak perempuan seorang, itulah mak ayah dia, itulah anak dia. Macam mana tergamak kita kata awak dah tak perlu pedulikan mak ayah awak. Tak betul pandangan tu. Orang lelaki pun kena faham sebelum kahwin dengan dia, jelah mak ayah awak tu mak ayah saya juga. Macam tu lah kan. Tapi dalam bab nafkah, isteri itu dan anak-anak mesti diutamakan sebelum mak ayah dia. Tu suami isteri kena ingat. Seorang suami mesti utamakan nafkah isteri dengan anak-anak, baru mak dia, baru ayah dia. Kan dah dengar bunyi tu? Betul. Saya dengar ayat kan. Melainkan darurat. Kan, melainkan darurat. Contohnya bulan ni abang tak dapat nak bagi duit bulan ni lah. Kenapa bang? Ni kebetulan mak tak sihat, nak operate banyak, nak pakai duit. Jadi abang dah bagikan duit, abang nak bagi kau tu bagi dekat mak. Tak apalah bang, saya faham. Duit abang yang abang bagi dah 10 bulan abang bagi, tak sempat belanja pun. Punya banyaknya. Bertuah lah dapat perempuan cakap macam tu. Kan? Benda tu tak jarang berlaku dekat Taman Melati je jumpa macam tu. Dekat taman lain tak jumpa. Macam tu lah kan. Jadi makna kata orang perempuan dia tak, kalau sekali-sekala mudah darurat macam tu, faham. Dan seorang ibu yang berilmu, bila seorang anak utamakan isteri dengan anak-anaknya, ibu tu tak kecil hati. Ibu tu cakap apa? Kau ni bagi duit kat mak ni, anak bini kau ni cukup belanja ke tidak? Kau jangan kau bagi dekat mak ni, anak bini kau tak makan pula. Itu mak yang baik. Dia faham. Mak, bulan ni duit Along tak berapa banyak sangat, dapat bagi banyak ni je. Tak apalah, anak isteri kau macam mana? Nak isteri alhamdulillah. Yelah. Macam tu. Kita kena faham. Banyak tu orang tanya soalan tu kan? Marah dia dengan macam tu. Habis saya dah lah belanja saya banyak tu je, takkan saya tak boleh tolong mak saya? Patutnya kau fikir sebelum kau kahwin. Fikir sebelum kahwin. Itu sebab syarat mampu tadi mustahak kan. Kemudian
Seorang lelaki tidak boleh memaksa isterinya menjaga mak ayah suami yang sakit. Katalah anak lelaki mak ayahnya tak sihat, maka dia tak boleh paksa isteri dia jaga mak ayah dia. Tak boleh. Saya tak boleh abang, saya rasa saya tak larat lah, saya tak kuat lah, so tak payah kecil hati. Dia berhak, cuma kebiasaannya orang perempuan, yelah bang, nanti bolehlah saya jaga, tapi tak adalah banyak hari, berapa hari lah, selang seri kot, tanyalah siapa lagi boleh jaga. Macam tu. Dan seorang suami yang baik, kalau isteri tolong jaga, sebaik-baik suami, bagilah upah. Terima kasih lah tolong jaga. Tak apalah abang ambil jugalah, bagi upah tu paling baik lah. Dan seorang suami janganlah menghalang isteri kalau nak menjaga ibu ayahnya yang sakit. Bang, saya nak jaga mak ayah saya, kesian bang, terlantar dekat hospital, boleh tak saya nak jaga bang? Seorang suami boleh, abang tak izinkan, abang tak suka, kau duduk rumah. Kalau isteri dengar cakap suami, isteri dapat pahala tapi suaminya berdosa. Sebab suaminya yang tak membenarkan. Suami yang baik, pergilah jaga. Tapi anak-anak ni macam mana? Anak-anak saya bagi apa? Saya dah masak, saya siap dah. Nanti sudah apa nanti, habis waktu melawat saya balik abang. Okey. Jadi macam tu lah. Kena faham tu. Ada bab-bab tu kadang-kadang orang main pukul rata je. Macam mana saya nak sulung, macam mana pun mak saya. Apa-apa hal pun mak saya. Kata macam tu. Kan? Tak. Naik kereta. Kan? Walaupun kereta tu nama isteri dia, sebaik-baik menantu, mak duduk depan mak. Biar saya duduk belakang, tak apa. Ini dia duduk depan, neneknya kat belakang, berasak dengan cucu, sengit-sengit tudung orang tua tu. Kan, dah tertangkup, dah tak nampak muka dah mak tu. Ya Allah, cucunya ganas pula. Ya Allahu Akbar. Contohlah, sini saya nampak elok tertibnya, kan? Elok tertib cucunya, okey lah kan. Rasa ni dah tak ada dah, yang budak kecil lagi ada lagi ke? Tu satu, dua. Memang budak kecil tak dibagi datang ke tu macam mana? Tak adalah, memang yang kecil-kecil tu dah besar semualah ya. Okey lah. Macam tu lah kan. Jadi macam tu lah. Kalau kita ni kena jaga benda-benda tu, kena pandai lah, kena pandai. Tapi kalau mak ni tak apalah, mak duduk belakang aja, tak apa. Kereta besar kan, sebab ada 18 seater. Kan mak pilihlah duduk belakang ni mana. Teruk betul kereta tu 18 tu, bawa bas mini apa kata. Contohlah kan. Jadi makna kata kadang maknya ada juga dia tak boleh duduk depan, dia pening, dia nak duduk belakang aja. Kan? Mungkin juga. Jadi kita pun kena. Dan kemudian apa masalah lepas kahwin? Masalah lepas kahwin banyak berlaku. Anak tak ngam dengan mak mentua. Tak ngam dengan mak mentua tak baik dengan ni. Kemudian tak baik dengan ipar dua tak baik. Dengan ipar ni tak ngam. Masing-masing dengan ego masing-masing. Tolak ke tepi. Kita bila dah kahwin, mak mentua ni sama level dengan mak kita. Kan? Ayah mak ni macam dah mak ayah kita. Kalau dia ada 4 isteri, makna seberapa ramai mak ayah dia dah. Contohlah, saya bagi contoh aja, bagi contoh aja. Kan? Jadi makna kata kadang cerita je tu, berani ni tidak, cerita je kan. Jadi betul. Kan? Mak ayah tu macam kena anggap macam mak kita. Bagi kegembiraan pada dia. Kan? Habis ada orang tanya, macam mana kita nak ambil hati mak mentua kita ni? Ustaz, pening kepala pula semua tak betul ni, tak kena. Pertama kena rajin. Nak jadi menantu ni, menantu nak ambil hati mak mentua, ayah mentua, pertama mesti rajin. Rajin mesti kena ada. Walaupun dia rajin kat rumah mak mentua je, kat rumah sendiri pemalas betul. Rumah mak mentua kena rajin. Ya Allah, habis dia kemahnya. Ya Allahu Akbar. Habis kapet tu dia punya mop, dia punya licin tu sampai bawah kapet tu pun dia disuci habis semua. Dia kutip siap menyangkung, menyarap, dia kutip satu, ya Allah menantu aku, ya Allah menantu aku. Nampak? Semua dicucinya, pinggan dah 5 kali basuh dah. Dah kering basuh balik. Ya Allah. Baik betul lah menantu aku ni, contoh. Rajin. Kedua, kena kenal Swiss. Dia dengan kau tekan Swiss dia menyala habislah kau. Makna kena kenal mana yang mak mentua bapak mentua suka, apa dia tak suka, jangan kita buat. Tahu apa dia tak suka jangan kita buat, apa dia suka tu kita buat. Oi, mak ni dia suka apa? Dia suka betul kuih kapal tu, bawa balik kuih kapal. Mak mentua kita suka kuih kapal, kita belikanlah tu kuih kapal, kuih cakui.
Cakui kan kapal tu kan. Beli, bawa balik. Ni mak cakui, sop, makau, zurap. Ya, dia punya sedapnya terbayang. Ataupun dia suka kuih apa? Kuih keria. Bagilah. Kan. Dah tahu dia suka. Jangan ditahan-tahan. Contoh, tengok dia suka apa, kegemarannya apa. Tengok kan. Jadi mana kita dah tahu dah. Balik tu bawa buah tangan. Dia suka. Dia kadang mak ni dah tahu. Aku tengok kan dalam ramai-ramai kan, aku perasan tak, bini siapa tu balik tak pernah bawa apa-apa. Yang ni kalau balik ada je benda bawa ni. Kadang-kadang dah tak tahu nak buat apa dah. Bawa turun buah siap ni, bakul ni. Ya Allah, susah sempat kau ya dapat lepas camah. Dan saya dapat lepas camah tak sebab bawa turun, kita bagi je lah kan. Macam tu lah kan sebenarnya. Tak kisahlah, janji ada. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang, ada tanda. Macam tu lah maksud dia. Kan, bawa kuih kelopong. Tu kuih kelopong. Istilah dia bahasa tu kuih buah Melaka. Kuih onde-onde. Yang bulat-bulat kan, yang dalam tu ada gula Melaka. Tu kuih kelopong ni sembilan panggil. Itu sedap betul. Terbayang lah. Kan? Betul. Jadi mana kata apa yang dia suka, kemudian buat yang dia suka, buat apa dia tak suka, kemudian layan perbualan dia. Saya kata tadi, apa dia cakap, ya mak, ya mak, tak sangka pula, ya ke mak, layan. Kan, orang tua tu, ayah yang suami pula cerita pasal bola sepak kan, dia cakap Liverpool bagus sekarang lah, apa semua, layan kan, walaupun kita MU, kenalah layan, walaupun belah dah tahu dia cerita pasal Liverpool kan, kita layan kan. Kali daripada Liverpool, tiba-tiba dia dah tak nak cerita Liverpool, dia cerita JDT pula dah. Tak apa, layankan aja. Apa tajuk pun layan. Sebab orang tu macam tu kan adab dia. Memang adab dia jangan, alah ni dah cerita lah, ayah tak cerita lah. Jangan, adabnya tak kena. Jadi adabnya buat-buatlah macam kita tak pernah dengar. Itu dia. Itu dia si adab dia. Kemudian, ada masa susah dan senang. Waktu mak sehat kita ada, waktu mak tak sehat pun kita ada, waktu ayah senang kita ada, waktu ayah tak senang pun kita ada. Sentiasa ada di sisinya. Dan begitu juga pandai mengambil hati ni. Tahulah ini kalau ni berbunga-bunga dia. Kan, ni mak saya ada beli satu ni mak ada pen drive ni, mak cocok je dekat dalam radio tu. Kenapa? Semua lagu 60-an. Ya. Lagu SG Bank, lagu Aziz Osman. Aziz Osman lah, lagu M. Osman. Aziz Osman benda nyanyi dia, M. Osman dia nyanyi kan. Suzana, Allah teringat zaman dengan ayah kau dulu masa muda-muda pergi farm fair kan. Ya, betul tak? Lagu-lagu lama je kan. R. Ramli kan, M. Ramli, semua ada kan. Macam tu lah. Jadi tu saya kata tadi, sebenarnya dalam isu orang kata takut isteri tadi tak timbul. Isunya kadang-kadang kita ni menyayangi isteri kita. Jadi kita tak nak berlaku konflik. Cuma kena faham, ada perkara suami kena bertindak sebagai ketua keluarga. Jangan semua diserahkan. Sebenarnya bukan salah perempuan. Kalau lelaki tu takut pada isteri, bukan salah isteri tu. Itu salah suami tu. Sebab kadang-kadang mendidik daripada awal. Bila akhirnya dia berada dalam ketakutan, sudah hanya menyuruk buah katil lelaki tu. Jangan sampai macam tu. Lelaki adalah ketua keluarga. Dan orang perempuan pun kena perasan benda tu. Abang ni ketua keluarga. Kalau abang ada rasa nak tegur saya, abang tegur je. Abang jangan biarkan. Suami kena tegur. Suami kena cakap. Dan begitu juga, kita ni hidup sementara. 3 perkara je Tuhan akan tanya dalam hidup kita bila kita dah mati. 3 perkara je Tuhan akan tanya. Ialah cerita tentang solat, tentang apa. Ni tajuk, 3 tajuk Tuhan tanya. Pertama apa? Tuhan akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Tuhan tanya? Pertama, nikmat umur. Kau dulu hidup berapa tahun kau hidup? Macam mana kau habiskan umur tu? Soalan pertama, tentang umur. Kedua, nikmat apa? Nikmat muda. Muda dulu buat apa? Yang ketiga, nikmat harta. Dari mana dapat duit, ke mana kita belanjakan? Tuhan akan tanya. Dan yang keempat, nikmat ilmu. Kau ada ilmu tak? Ada. Kau tahu tak? Tahu. Kenapa kau tak sebar panjangkan? Kenapa kau tak amalkan? Tuhan akan tanya. Itu yang pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat. Yang kedua, Tuhan akan tanya tentang amanah. Amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang ketua, amanah sebagai seorang abang, amanah sebagai seorang adik, amanah sebagai seorang ketua di pejabat, amanah sebagai orang yang ada jawatan. Semua Tuhan akan tanya. Lagi banyak jawatannya, lagi lambat dia masuk syurga.
Lagi banyak harta dia, lagi lewat dia masuk syurga, sebab banyak soalan akan ditanya. Itu sebabnya dalam sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga oleh Allah, ada seorang sahabat yang paling kaya, nama dia Abdul Rahman bin Auf. Kenapa dia lambat? Semua sahabat tunggu. Kenapa kau lewat masuk? Sesungguhnya banyak soalan yang aku kena jawab. Semua kena tanya. Lagi dahsyat daripada akademi audit negara. Kan? Audit kena tanya, ni buat apa, ni buat apa, mana dapat duit ni. Setiap 1 sen tu Tuhan akan tanya kat kita. Itu dari segi amanahnya yang kita kena jaga. Amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai seorang suami, kerana ditanya. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya inilah tentang ni. Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Tuhan akan tanya. Kadang-kadang dengan manusia kita bolehlah tipu. Aku tak ada masalah dengan dia, tapi dia tak nak baik dengan aku. Boleh tanya orang sana, aku dah hulur tangan kat dia dah, dia tak nak salam aku, dia yang tak nak baik. Kita boleh cakap macam tu atas dunia. Berhelah, bermadah berhelah, bak kata Zainazin. Tapi sebenarnya akhirat nanti silaturahim tu akan bersuara. Siapa sebenarnya yang tak nak baik? Dalam hati dia siapa yang tak nak baik? Nabi kata tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jangan. Sebab kita kena baik-baik kan. Itu sebabnya saya selalu pesan pada pasangan yang nak kahwin. Yang nak kahwin keluarga ni, siapa yang nak kahwin? Yang akan kahwin tak lama lagi dalam keluarga. Saya tahu mesti ada tengah musim ni. Hari ni kena kahwin. Semua habis kahwin dah. Tak ada yang tak kahwin ni. Confirm? Mana yang belum? Mana yang belum? Semua dah kahwin? Tak, adik-beradik dah kahwin, anak-anaknya. Anak cucunya, ada tak cucunya nak kahwin dan tak lama lagi nak kahwin, hujung tahun ni ke, tahun depan ke? Memang tak nak kahwin ke apa? Susah pula jawab soalan pula. Saya tengok ramai juga anak yang muda ni semua kahwin dah. Anak pun kahwin dah semua. Cucu kahwin dah semua. Mana cucu yang belum kahwin? Mizan belum. Mizan. Belum. Berapa umur dah? Dia kata 3. Lambat lagi. Tapi apa tahu? Tapi maksud saya tu apa? Contoh, bila dah kahwin, anak-anak dia ajar. Dah kahwin ni kau pergi ziarah rumah semua mak saudara, pak saudara. Ajar anak pergi rumah pak saudara belah suami. Ajar anak pergi rumah saudara, pak saudara belah perempuan. Pergi semua. Kenal. Ni Mak Lang, ini Mak Long, ni Mak Teh. Ni Mak Teh ni Pak Tehnya dah tak ada. Ya ke? Tercekik sudu matinya. Contoh, oh ya ke? Ya Allah, siannya. Ni contohnya orang lain, bukan keluarga ni. Keluarga lain. Contoh, jadi tahu. Oh ini nenek ni lah. Neneknya ada lagi lah, muda nampak. Macam tu, pergi jumpa semua. Ini tak. Yang hebohnya bersanding. Tengah bersanding dah hilang. Kenapa? Baring kat jalan kereta api tu ambil gambar. Nyampah kot storybook lah apalah. Pergi kat Masjid Besi Putrajaya tu, angkat gaun, bersandar kat dinding. Yang imam tu dah 5 kali basuh tangan, dah tak habis-habis basuh tangan ambil uduk ni. Tengok pengantin la ilaha illallah. Kan tu cerita tu. Benda ni kadang-kadang tak dititik beratkan. Lepas tu pergi pesan, nanti kau pergi bawa lah buah ke. Orang Negeri Sembilan dulu kalau pergi ziarah bapak saudara ni bawa bokor namanya. Bawa bokor ni bawa dodol, penganan dodol. Bawa bekas tu ni lah ada bokor. Bila bokor tu maknanya pak saudara kan ambil bawa ke dapur, bekas tu isi duit bagi dia balik. Tapi sekarang ni tak payah, bawa buah tangan. Maksud dia tu buah tangan. Maksud tanda ingat lah. Jadi dia dapat rapatkan satu rahim. Simple je, macam sekarang kan berkumpul keluarga ni. Sebab apa? Sebab apa berkumpul ni? Sebab kepala kereta api ni datang. Gerabak pun ikut. Katakanlah suatu hari nanti kepala gerabak dah tak ada, apa jaminan yang gerabak ni akan datang juga sebagai kepala kereta api? Itu soalan yang kita kena tanya. Jadi mak ayah kena pesan, besok kalau ayah dah tak ada, datang juga berkumpul dengan saudara mara. Yang kena buat pertama, family day contohnya. Budaya berkumpul, suka seronok berkumpul. Sebab bila cerita duduk macam ni, kita cerita tu seronok tu. Oh, saya lah yang paling suka kalau berkumpul ni, ya Allah. Dan yang paling penat saya lah, tak ada cerita baru ke? Nak cerita baru.
Kan aku dia dah lah penat camah kat luar, nak suruh cerita lagi. Biarlah aku pula dengar cerita, saya kata macam tu kan. Betul, macam tu lah berkumpul macam ni, berborak. Anak orang yang itu kata tak sihat jangan dapat tu. Kerja mana sekarang? Kerja ni. Ya Allah, kau kerja tu. Boleh lah aku nak tak tolong. Kenapa lah? Aku itu nak masuk projek ni payah betul. Tak apa, pasal macam ni. Tahu lah nak tolong. Contoh lah. Baru kita tahu. Kena campur. Ini dah bergaduh, bertumbuk, baru tahu sepupu. Ada yang berlaku macam tu. Dia bergaduh. Dah lah bergaduh waktu bila bulan puasa. Bergaduh bulan puasa, kenapa? Masa tu makan tak puasa. Tak puasa sama-sama bergaduh. Kenapa bayar ni sama, kenapa ni bayar lain. Bergaduh, sama-sama tak puasa. Bertumbuk, dah bertumbuk pergi balai baru tahu. Bila datang mak ayah semua datang, lah sepupu punya. Sama-sama tak puasa. Contoh. Tu yang kadang-kadang kita kena jaga. Budaya berkumpul, budaya berziarah. Lepas tu ada grup WhatsApp kan. Kadang kita puas dah update. Jangan lupa ya, kita ada majlis berkumpul dekat Taman Melati. Yang seorang tu tak tahulah hidup lagi ke tidak, senyap daripada dulu. Tiba-tiba datang dia. Dia datang maknanya dia baca. Senyap. Memanglah. Tu ada orang macam tu. Ada seorang tu pula memang dia tak jawab sangat. Dia biasanya dia macam tu dia bagi dia. Kadang sampai ke ujung tak sampai ke ujung. Ada yang macam tu je. Memang tu habis kelas satu dia bagi tu. Kan? Dia tak pandai nak tulis ni, dia tak tulis sangat. Kadang macam bagus, mantap. Dia dah ayat macam tu je dia bagi. Dia malah nak menaip. Ada orang macam tu. Dia bukan membisu kat luar, sampai ke dalam tu tak tahu kan, tak macam dia banyak cakap pula. Kadang ada yang macam tu kan. Lepas tu saya ingat saya pernah ditanya tu waktu saya pergi program wanita Malaysia hari ni. Pagi tu datang menjaga ibu bapa, tanggungjawab siapa? Soalan dia. Dia cakap anak sulung kan. Apakah peranan anak sulung dalam menjaga dan peranan anak bongsu? Macam mana? Saya kata senangnya, jangan kamu tanya apa yang negara boleh sumbangkan kepada kamu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu sumbangkan kepada negara. Saya ulang. Dia kata macam tu kan. Tak adalah. Maksudnya jangan fikir siapa punya tanggungjawab. Tanya diri kita. Aku sebagai anak, apa peranan aku pada ibu aku, pada mak ayah aku. Itu je. Jangan itu dia nak sulung, dia lah kena. Siapa cakap? Ada satu keluarga ni, dekat masa saya ingat saya duduk dekat rumah lama saya di Taman Bandar Senawang di Seremban. Jiran saya ni, maknya sakit di Banting. Jadi maknya di hospital. Jadi dia ambil inisiatif adik-beradik buat jadual. 2 hari dia ni jaga, 2 hari dia ni jaga. Dan dia ni ambil cuti 2 hari. Dia minta dengan bos dia cuti. Dia sampai turn dia jaga. Kalau habis je pula dia ni terus sambung. Semua ikut sampai mak dia meninggal. Bayangkan. Itulah bakti akhir yang kita boleh buat. Rupanya tak sangka tu bakti yang terakhir. Itu sebabnya kalau kita boleh buat, jangan kita tanya, itu pula kerja aku, tu kerja anak lelaki, tu kerja anak perempuan, ni kerja anak sulung, kerja anak tengah. Dia yang paling rapat sekali dengan mak dia lah jaga. Kira yang paling rapat pula. Yang tak rapat tu lah kena jaga. Sebab pahala kau kurang, sebab kau tak rapat. Kan contoh lah kalau kira macam tu lah kan. Tapi manalah kita tahu. Tu sebab kita kena buat kan? Macam saya, adik-beradik saya 5 orang. Saya 5 beradik. Saya yang 5 beradik. Adik-beradik saya 4 Samsul, 1 Syamira. Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi dan Syamira Hafizah. Hafizi, Syamira Hafizah tu kembar lelaki perempuan. Kami dah jaga. Dah lepas arwah abah tak ada, itulah yang ada mak. Dia macam mana? Balong lah kena, apa pula? Semua kena jaga, saya kata. So kami tak adalah kerja lain. Yang penting bagi mak gelak ajalah. Sampai kesudah mak gelak. Gelak ada je benda. Adik-beradik saya cakap tak ada yang lurus. Semua cakap macam saya ni. Sama. Kalau ada cakap tu hati-hati. Jangan tu menyampuk. Jangan tu jawab. Memang kena punya. Diam je dulu. Apa dia nak sampaikan ni sebenarnya. Kalau jawab memang kena. Sebab dulu arwah abah pun macam tu. Arwah abah saya adalah manusia yang paling kelakar dalam keluarga kami. Nasib baiklah saya tak macam tu. Tu arwah abah memang macam tu. Abah tak boleh makan ni. Isteri mak tegur abah, jangan makan bang, abang ni gaut.
kacang panjang ni tak boleh makan. Tak boleh. Kau tengok betul-betul kacang panjang ni. Sebelum masak panjang, nak masak pendek. Abah saya macam tu lah ruh abah saya. Tu ayat dia tu. Abang kan gaut ni pulut-pulut tak boleh makan, ni lemang ni boleh makan. Dia tak boleh makan pulut, lemang tak apa. Tu arwah abah saya tu. Ada je ayat dia jawab. Abang ni boleh isap okok lagi, dah tahu tak sihat. Sekali isap bukan banyak pun, sekali isap sebatang je. Mana ada sekali isap 4 batang? Memang tu sebatang-sebatang aja. Macam tu lah. Kita orang ni melayan ni lah abah ni. Arwah abah saya meninggal muda. Arwah abah saya meninggal tak sakit apa, tak ada apa, tiba-tiba demam panas, masuk hospital, esok tu meninggal. Umur dia meninggal dunia genap 50 tahun. Muda, memang tak sakit apa. Macam tu lah. Tapi itulah, memang terasa lah kehilangan. Memang tak terasa. Tu saya kata tadi, macam mana pun tanggungjawab bersama. Jangan kita letakkan pada bahu orang tertentu je. Dia lah kena jaga, dia ni lah kena jaga. Kita tanya diri kita, apa semangat kita dalam nak menjaga kedua ibu bapa kita. Dan begitu juga kan, kita kalau boleh kena ada common sense dalam rumah tangga ni. Contohnya kita buat program macam ni kan. Kita buat program macam ni. Datang macam ni, okey, seorang nak siapkan jamuan. Tak apalah, saya order jamuan ni. Kita fikir aku nak bagi apa ni? Tak boleh jadi ni. Dia dah bagi jamuan, aku nak bagi apa? Okey, tak apa, saya cari penceramah. Seorang cari penceramah. Cari penceramah top 5 Malaysia pula tu. Tak main lah penceramah kaleng-kaleng tu yang tangguh sampai ni tarikh tu kan. Nak cari satu tarikh, contohlah kan. Lepas tu kita nak buat kat mana? Yang seorang cari tempat, fikir, akhirnya tempat paling strategik rumah, dia kata. Sebab mengalir malaikat ni mengayau ni, kita tak nampak ni. Malaikat semua bersayap-bersayap ni semua dekat majlis ilmu, semua mencatat apa yang kita buat. Termasuk yang mengutuk tu semua catat. Ni seorang dia sedap duduk kat kursi, kita duduk kat tangga. Contoh. Ni contoh aja contoh, saya tak cakap orang komplain, tak ada. Kena juga kita ni. Ya Allah Akbar. Contoh kan, dia sedap ni. Contohlah, semua malaikat, cuma kita tak nampak je. Malaikat cantik. Walaupun tidur, tak ada masalah. Semua pahala. Tidur pun pahala dalam majlis ilmu. Itu sebab penting buat majlis ilmu. Bercahaya ni. Rumah ni ada sebab tadi dah lah buat tahlil. Baca Yasin. Tak sebab, tapi buat tahlil, doa selamat, kita minta gunakan kesejahteraan kepada Allah ya Rahman dalam keluarga ni. Allahu Akbar. Berkat rumah ni mudah-mudahan. Itu cerita. Lepas tu doakan kesejahteraan keluarga, tautkan silaturahim, mudah-mudahan. Common sense tu orang panggil dalam bahasa Jawa tu, common sense. Jadi makna kena faham lah. Contohlah kalau balik sekali balik raya kan, balik raya sampai kat rumah ni, takkan melenggang je buat lato-lato kan. Mak ni dia bawa ayam kampung mak. Sedap ayam kampung ni mak. Mak ni saya beli itik salai. Sedap itik salai. Dengan rendang maman pula tu. Tapi kalau mulalah ayat yang ada, minta maaf kita tak makan itik, nyampah kan. Kau tak rasa itik tu sadap tau. Cuma janganlah balik ke tepi jalan tu, tak berapa minggu disalai itik tu. Tu yang koreh itik tu. Dia nak beli itik salai ni kena kenal orang dia. Nanti buat, kita plankan satu tarikh, datang ni keluarga ni datang rumah mak saya, tengok mak saya masak itik salai macam mana. Betul kan. Jadi baru dia sedar. Okey, kau nak buat apa? Aku nak bawa buah. Buah dah ada belum? Buah tak ada lagi. Okeylah, aku bawa buah lah. Kita seorang ni bawa buah. Macam tu juga kan. Duduk rumah, contohnya kalau lama duduk rumah, contohnya semua kita yang duduk rumah ni sebab sementara rumah tengah renovate, kita tak tahulah duduk rumah. Pandai-pandai lah. Mak ada apa-apa nak cari tak pak saya belikan. Contoh common sense kan. Ini menjelantah, tak apa benda pun tak buat kan. Siap tanya dengan tak malunya, mak tak masak ke? Dia tanya lah, mak dia tak masak ke kan. Contoh lah kan. Cubalah kita ni kan, tak adalah kan. Ini contoh. Baiklah beli ayam gepuk kan, kuih keria ke kan. Tentulah daripada contoh dah banyak kali sebut kata kan. Maknanya tadi mak dia kata kita mainkan peranan kita. Itu ada cerita dia. Tu saya kata rumah tangga ni nak bahagia, 5 kena ada. Yang pertama, kunci rumah. Kunci ada 5 kunci. Kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare.
5 kena ada. Kunci rumah, kita kena sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Macam tadi lah, katanya kat keluarga ni buat solat sunat tarawih, bagus. Dulu saya pernah kat rumah mak saya tu, nak buat alang-alang nak buat, ada sekali tu saya ceramah dekat Ampang. Sedap betul imam tu baca, ya Allah sedapnya, hati ni sampai sebak lah dengar ayat yang dia baca tu. Ya Allah sedapnya bacaan budak ni, imam ni. Saya pun tanyalah, waktu makan tu mana imam tadi ya? Itulah imam ni. Ni imam nombor berapa? Imam nombor 5, nombor 6? Bukan, rupanya anak IJK. Tahu umur dia berapa? Baru tingkatan 4. Ya Allah sedapnya, rupanya dia pelajar dekat Institut Tahfiz Al-Baqirah tu, Dr. Zulkifli Al-Bakri punya dulu kan. Dulu dia dekat sana. Ya Allah, nak tak datang jadi imam tarawih dekat kampung mak saya? Saya kata macam tu. Saya memang kena jadi imam tarawih dekat kampung mak saya tu. Saya kalau bawa memanglah, biasanya sebab di Negeri Sembilan, kalau biasalah siapa biasa tarawih di Negeri Sembilan, Negeri Sembilan ni ada tarawih 8, ada tarawih 20 dan ada tarawih 10. Yang 10 ni dia senang aja. 10 tu tak sempat jawab kerana orang belakang tu. Dia teristighfar je. Dia lepas bagi salam, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Tu sambung tarawih kedua. Lepas tu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika la ilaha illallah. Tarawih ketiga. Lepas tu tarawih keempat. Lepas tu set yang kelima. Sempat 10, zikir sikit, lepas tu witir. As-salatu litri ashabakumullah tu yang, tapi dia punya tahlil lama. Kalau Syamsul debat jadi imam, orang kampung saya dah tahu dah, dia dengan Allahu Akbar, 9 suku siap tahlil. Macam tu lah, 9 suku habis siap semua. Kan? Jadi malam tu turn saya ajak, tapi bawa buku puasa kat rumah mak saya. Bawa lah budak tu tadi. Saya beritahu lah tarawih 10 macam ni, baca je ayat dia nak baca. Pertama kalinya dekat kampung mak saya komplain, pendek sangat imam baca. Sebab bacaan budak tu sedap betul. Malam tu beberapa orang telefon, ada yang nak ajak pergi rumah Perdana Menteri, ada yang nak ajak budak tu. Baru saya tahu budak ni punya ramai yang nak dia jadi imam. Dan barulah saya tahu waktu dia tingkatan 3 lagi, dia memang dah diundang menjadi imam tarawih di Istana Negara. Sejuk apa? Sejuk tak ada, sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kambung. Tahu? Tak ada sejuk perut, sejuk perut. Orang perempuan ni fikir dia je ada perut. Orang lelaki pun ada perut juga. Sejuk hati mak ayah dia. Dan untuk makluman semua, cerita tu bila? Tahun 2017. Dan Alhamdulillah pada tahun 2023 tahun ni, saya dengan family pergi umrah hari tu. Saya jumpa dia ni, dia sambung belajar di Madinah. Dia memang tahfiz Quran, hafiz Quran. Saya jumpa dia di Madinah. Bayangkan ajak makan kan dekat Syarikat Korban, tempat pakai ikan goreng tu kat Madinah. Dia datang kat tangan ni Quran tak pernah lepas ni budak ni. Ya Allah, memang atif nama dia. Baik tu budak. Saya kata nanti dah balik beritahu tau. Saya kata nanti nak ajak lagi jadi imam tarawih. Tu cakap tadi kan, dalam rumah tangga kita ni, pertama kunci sistemkan rumah tangga dengan sistem Islam. Kita buat kenduri macam ni, berkumpul. Nabi cukup suka. Sebab berkumpul ramai-ramai ni, cerita pasal agama, Nabi kata Nabi suka. Kan? Tanya khabar, sunnah Nabi. Nabi sendiri dengan sahabat, mana pergi Abu Bakar dah 3 hari. 3 hari Nabi tak nampak sahabat tu, Nabi akan tanya, mana pergi dia tak sihat ke? Tanya khabar tu pun sunnah Nabi. Mana pergi siapa lama tak datang, dia mengajuk ke? Dah lama tak datang. Mak bukan tak tahu, mak dia kan gemar masuk air. Cakap sikit terasa, tu yang tak datang tu. Dia ni mak tak tahu ke? Masalahnya jantan hormon apa dia? Dia tu kan. Kadang ada lelaki macam tu, dia cepat sentap, ada. Iya, cuba tengok macam sekarang kan kita tengok tangan. Cuba semua orang tengok tangan. Tengok tapak tangan masing-masing. Dia ada lelaki dan ada perempuan sekarang ni. Tengok tapak tangan. Jangan tengok saya, tengok tapak tangan tu.
Lagi satu jangan tengok kawan-kawan. Tak payah tengok sendiri punya je. Sekarang dengar arahan saya. Ni kita buat testing ni. Tengok tapak tangan. Okey, sekarang jangan tengok saya, tengok tapak tangan. La ilaha illallah. Kejap kita tengok saya balik. Tengok tapak tangan tu. Dah tengok tapak tangan, sekarang cuba tengok kuku. Dah turun tangan. Dah cukup. Tadi kita nampak ada lelaki, ada perempuan. Ada orang perempuan nampak je macam lembut tapi hati dia keras. Kita tengok nampak lelaki nampak je keras tapi hati dia, dalam hati dia taman. Yang tengok tadi nampak tangannya ni punya keras hati dia. Tengok kuku snap macam ni. Itu keras hati dia. Macam ni kuku rimau. Ada lelaki tadi muka garang, tengok tapak tangan, tengok kuku. Alah, ada. Saya tak nak cakap siapa. Tapi lepas ni tak pakai dah tahu. Dia kali pertama je boleh tahu. Kan macam tu. Ada. Dia cepat mengajuk. Dia bukannya lembut tapi dia mengajuk. Bang jom, tak nak pergilah. Wah, nampak dekat. Cepat terasa. Ada orang macam tu. Kan. Jadi itu yang cakap tadi tu kan. Jadi makna kata kena kenal pasangan kita juga kan. Nampak yang macam tu, dia mana pergi lama tak nampak, dia tak sihat kot. Dia telefon kau mana lama kau tak nampak. Tak ada mak, sebenarnya saya memang tak sihat sangat akhir-akhir ni, minta maaf lah. Tahu tu dalam grup baca dah ada program ni, minta maaf. Macam tu contohnya. Jangan sampai orang syak orang sangka pada kita. Orang kata bagilah tahu kalau tak dapat datang. Kan? Okey, yang kedua, kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Nabi pesan cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Jangan cari yang haram. Cari rezeki yang halal. Ketiga, kunci kereta, hala tuju keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kan? Macam ni betul lah ni, buat program, buat kuliah ilmu, ceramah. Kan nanti akan datang panggil penceramah lain pula. Kan? Mungkin buat forum pula. Buat forum duo Samsul. Samsul debat dan Samsul gau-gau. Contohlah, manalah tahu. Biar kami berdua kat sini, tahulah nak buat macam mana. Contoh, sebagai idea je kan. Tahun depan lah pula kan. Jadi tak kisahlah, buat program-program yang baik, buat sembahyang macam tu, bagus perkumpulan keluarga. Ataupun kita nak buat ni, nak bagi bantuan kat rumah anak yatim ni, ada siapa nak join, jom bagi. Tak dapat datang pun tak apa, boleh sumbangkan, bagi nombor akaun, pap sekali hantar, mengalir pahala. Kita tak perasan, kita sibuk-sibuk ni. Ayolah, kita pun bank in pap 500 contohlah. Kita pun tak tahu, tiba-tiba dah mati baru tahu. Lah ni masa bila aku sedekah ni, lupa dulu kita pernah bank in. Contoh, nampak benda tu simple aja kan. Tapi kadang besar maknanya. Kemudian yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga macam mana? Syurga kena ada satu tiket. Tiket dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah sebanyak-banyaknya. Dengar ceramah ni pun ibadah. Yang penting niat kerana Allah. Buat semua kerana Allah. Dan yang kelimanya, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak ada kunci, ayah ada kunci, mak ada kunci. Semuanya kena mainkan peranan masing-masing. Dalam membahagiakan keluarga bukannya tanggungjawab persendirian, tapi tanggungjawab berkelompok, tanggungjawab berkumpulan. Bak kata orang, kalau nak jalan laju, jalanlah seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Keluarga ni boleh pergi jauh, boleh sampai satu tahap yang membanggakan seperti ini, sebenarnya berpunca daripada susah senang bersama. Percayalah. Itulah, tak boleh nak cakap aku dulu kalau tak kena aku yang ni, keluarga ni takkan jadi macam ni. Tak, semua ada sumbangan. Walaupun sekadar nasihat kan, walaupun sekadar memberi pandangan, walaupun sekadar terlibat secara langsung atau secara tak langsung, mesti ada sumbangan. Kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tenungan mata tu sangat saya fahami. Cara pandang, cara beralih tempat duduk tu satu kaedah penyampaian mesej yang sangat berkesan kan? Kalau dia dah mula tengok-tengok jam ni, dia satu perkara yang sangat ni, terutama yang duduk tak selesa di tangga tu, dia kejap-kejap macam ni, dia kejap macam ni kan. Contohlah kan, saya perhati tadi tu, saya perhati je, nanti kejap lagi dalam hati kan. Jadi tapi itulah dia, apa-apa pun. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, kalau boleh tak payahlah tanya tapi itulah dia. Apa-apa pun dalam rumah tangga ni, semua mainkan peranan masing-masing.
mainkan peranan masing-masing, bantu-membantu. Kadang-kadang ada ada jugalah isu-isu kadang-kadang sekarang ni media sosial. Cabaran yang paling utama adalah media sosial keluarga ini. Masing-masing berlumba-lumba upload. Tak usahlah. Tak usahlah. Kadang kita share-share ni, kadang kita tak sedar ada penyakit, kita mengundang pada penyakit ain orang lain. Tunjuk ni orang lain, bukan semua orang suka tengok kita kadang-kadang. Tu sebabnya tuan-tuan boleh tengok kan Samsul Ubat jarang share pasal anak isteri dia, jarang. Tengok ceramah aja. Yang banyak anak isteri orang lain aja. Kan, sebab ceramah. Sebab orang nampak kalau oh ini isteri dia, ya Allah cantiknya. Bos saya cakap, tengoklah husband dia. Macam tu lah pun cakap kan. Dekat luar puji isteri tu dekat depan orang masa tu, tak payah nak tunjuk-tunjuk dekat dalam media sosial. Kadang ada orang tengok cakap seorang ada bini, cakap seorang ada lelaki, handsome sangat lagi kau. Semua jadi hal. Kadang-kadang tu pun cerita orang yang tak puas hati tu, apa pasal bini dia lawa, muka lelaki dia merayau. Merayau pula dah muka lelaki tu. Lelaki dia handsome. Macam tahun dulu kita ambil gambar, cuci Kodak, Konica, Fuji film, semua masuk dalam album. Tengok gambar-gambar, ya Allah ni masa kau kecil, tengok ni, tengok macam tu. Mana ada orang ambil gambar dulu, lepas tu tampal kat papan kenyataan masjid di satu kampung boleh tengok, mana ada. Yang sekarang ni heboh share dekat media sosial, kenapa? Betul tak? Lepas tu ambil gambar trending sangat lah, gambar pegang tangan dekat handbrake tu. Nak mati apa. Kau lah segalanya, berjalan lah nyampak tak tengok kan media sosial dia. Betul, sampai satu tahap media sosial ni banyak mengundang kepada penyakit mental, stress related diseases, banyak split personality. Bayangkan ada orang tu dia boleh share gambar handphone yang air tu, handphone yang jenama air tu lah kan. Ada satu handphone tu air, saya tak nak sebut lah, 159 keluar lagi kan air, kan air. Lepas tu dia letakkan bunga, jambangan bunga, dia boleh tulis post tu, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Dia post. Pertama, kau nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk handphone, nak tunjuk bunga, nak tunjukkan suami kau bagi, atau nak tunjuk apa? Itu semua ciri-ciri orang yang riak. Nampak tak? Lepas tu dia seronok dengan orang komen, untunglah, bertuahlah engkau, kenapalah laki aku tak macam tu, dah berdosa dah orang tu, kutuk suami dia. Masalahnya handphone dengan jambangan bunga tu tadi, perempuan tu beli sendiri. Dan yang paling teruk ada penyakit ni wujud, dia boleh create satu account, letak profil muka orang lain dan puji post tadi tu. Bertuahlah you dapat suami baik macam tu, you dah lah cantik, budi bahasa, dan dia percaya tu orang lain. Tu penyakit dia. Bayangkan sampai satu tahap. Hari ni seorang suami dan isteri boleh bergaduh sebab suami tak like post dia. Abang bukan main kan, kalau orang lain punya post pun cepat like. Saya punya satu like pun tak lagi. Allahu Akbar. Yang suami ni kebetulan minat betul dengan Blues Gang, dia like benda tu, jadi hal dia pergi unlike balik benda tu. Bayangkan. Janganlah macam itu. Tu sebab saya kata tak usah. Tu belum cerita lagi, kawan tu tengok gambar tu, gambar dia bergambar sambil memandang pemandangan contoh kan, dua-dua lelaki bini, wah lelaki pun kena paksa juga. Tengok kan, tengok pandang pemandangan, contohlah kan, pemandangan yang sangat indah, kononnya sunset, macam tu lah kan. Lepas tu apa? Lepas tu, terima kasih untuk 23 tahun yang indah ini. Contoh. Yang membaca tu pula lepas keluar pada mahkamah syariah. Dia lupa bergaduh dengan lelaki bercerai. Nantaklah kau, ni bersama ni, sama ni bercerai lah kau besok. Dia doakan. Itu yang kita tak nak tu. Ain. Tu sebab hati-hati. Sebab ada orang tu diam-diam aja bahagia. Tak ada masalah. Orang tu dulu mana ada zaman Datin Hajah Ramlah gitu. Mana ada Facebook, tak ada. Itu yang saya terkejut sekali saya camah kat Mersing tu.
Ada seorang pakcik ni, Ustaz kita ambil, kita selfie boleh? Boleh, tak masalah. Dia tarik saya ke tepi, dia keluar tapak tangan. Pandang Ustaz, saya pun pandang lah tapak tangan dia. Ustaz, saya simpan dalam hati. Saya kata falsafah. Saya terkejut, dia pakai tapak tangan. Dia masih pandang apa benda, tengok tapak tangan. Ustaz, saya simpan dalam hati Ustaz. Simpan dalam handphone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Sekali lagi, falsafah. Benda tu mengajar saya mengingatkan satu perkara betul penting. Ingat tak zaman dulu, zaman telefon, kita tak ada telefon yang boleh simpan sampai berpuluh ribu nombor telefon. Sekarang kita boleh simpan beribu. Dulu boleh hafal nombor Pak Long 0367345573, ni nombor 7624556. Boleh ingat. Kau punya buku telefon panjang ni. Kalau tak jumpa pun cari Yellow Pages. Siapa nama Pak Long? Dia bin apa ni, Yusuf ni, ataupun lain pula Yusuf ni, Yusuf lain. Contoh, betul tak dulu? Sekarang apa nombor pun tak ingat, semua cari kat sini. Iya kot yang ni. Tu beza dulu dengan sekarang. Sebab apa? Silaturahim. Kita makin jauh, patut teknologi mendekatkan kita, kita rasa makin jauh pula. Kan? Itu kata rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai, seorang-seorang keluar pada rumah. Nampak? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan makin canggih, penyakit semakin banyak. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, kearifan makin tak ada. Bodohnya betul lantun, pangkat tinggi, menteri pula tu. Contoh kan. Lepas tu satu dunia tengok dia, kenapa dia macam tu. Dia kadang-kadang macam tu lah politik ni, pemimpin-pemimpin. Saya tak cakap Malaysia lah, ni contoh. Nah, dia macam orang mendam tu, orang mendam haji. Pasal tak mendam haji? Makanlah 3, kita kat luar nampak makan 3. Mana dia tak nampak, dia marah dia kita balik. Tak ada, dia nak bocor dah papan tu tengok, dia tak nampak. Macam tu lah. Pangkat makin tinggi, tapi kearifan makin tak ada. Ilmu makin tinggi, adab makin kurang. Air minuman makin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Air minuman banyak jenis kan. Extra jos, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi jemput tembikai. Tak tahu lah macam mana rasa ni, agak-agak macam tu. Kan? Air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Cuba tengok orang buat macam mana. Budak OKU tu boleh dihentaknya, boleh didera macam tu. OKU, kau tahu tak level otak dia tak sama dengan kau. Budak taska tu dihentak sampai mati. Takkan yang mengusaha tadika tu semua ada sijil khas, kemahiran dia hebat, beli ke sijil tu? Wah, iyalah agaknya. Budak perempuan itu boleh kena tikam, kena belah perut, keluar janin, buang, bakar hari ni, besok bakar lagi. Kan? Kenapa jadi macam tu? Kemanusiaan semakin kurang. Tak ada kau nilai kemanusiaan dah. Tu cakap tadi, apa masalah dia? Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Mana ada kawan dapat macam kawan tu, orang lama dia tahulah masuk kawan rapat. Kau kawan aku, macam ni ke kawan? Kalau kawan kau susah mesti cakap dengan aku ni bukan kawan kau ke? Oh, itu kawan sejati. Sekarang kawan sampai hati kau tak friend aku. Nyampah betul. Berapa kau nak pakai? Cakap aku kawan kau, boleh tolong. Berapa banyak? Dunia je semua ni. Berapa kau nak pakai? 2,000. Nak ambil 100. Okey lah, dia boleh bagi 100 daripada tak bagi langsung. Orang ni lain ni lagi terus, dia boleh bagi. Contoh. Nampak? Teman media sosial makin ramai, teman jati makin tak ada. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Memburuk-burukkan diri je. Ada je benda, dah tak ada kerja, agak produk dah tak laku ni, berjoget-joget kerja ni. Agaknya tu kadang macam tu lah kadang manusia ni. Kan? Belajar semakin mudah online, guru semakin tidak dihargai. Boleh je nak buat online dengan Samsul Ubat, tapi dia pilih nak Samsul Ubat datang. Makasihlah banyak. Macam tu tahu je suku kuih keria tu. Banyak kali ulang dah tu. Jadi insyaAllah ada. Saya yakin setakat ni saya tadi saya sambil-sambil camah tu perhati tak ada siapa di sana. Okay. InsyaAllah kuih tu masih ada lah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu, ya. Apapun, jaga hubungan. Sebab benda ni harta yang tak ternilai, tak terbayar dengan duit ni. Ni nilai kita dapat duduk sesama ni. Bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Tengok ada yang cakap kejap sangat. Ada yang cakap, yalah memang boleh lagi ke sejam lagi boleh. Boleh lah kan. Sebab dengar gelak je yang bercakap nak mampus depan ni tak tahu. Macam tu lah kan, sedap aja. Cuba fikir nasib orang yang duduk tak senasib dengan kita. Berlekuk dia duduk kat tangga tu, nampak tak? Nampak kan. Pada tadi kita juga yang kena. Dia kata tak adalah, insyaAllah nanti saya datang lagi, insyaAllah kita buat lagi program, ya. InsyaAllah. Dan apa-apa pun jaga hubungan. Saya seronok tengok, saya paling seronok datang ceramah family day lah, paling saya seronok sekali. Sebab santai, saya terasa macam mengingatkan kita pada keluarga kita. Seronok sebenarnya duduk macam ni. Ni yang kecil-kecil kan, cuba tengok kan, anak-anak kita yang kecil-kecil ni, kadang dia main berdua bab, lepas tu dia nangis, lepas tu kan dia baik balik. Kenapa? Keluarga. Yang mak ayah dia pula bergaduh langsung tak baik-baik. Itu salahnya. Tu kena baik, itu kena baik. Budak-budak tu bagi mesej, dia baik kan, dan lepas tu nangis, dia buat, lepas tu tak lama tu dia datang, dia main balik. Okey, maknanya biduk berlalu kiamat bertahun. Hubungan itu akan tahu hubungan satu dengan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut sampai kelok menik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak keluarga menjemput rasa nak junjung.